Okey, assalamualaikum semua. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah saya Dr. Ati dan Dr. Oni kerana memberi ruang untuk saya menghasilkan satu video pendek untuk memenuhi keperluan subjek SKJP 5064. Okey, untuk video kali ini saya cuba nak cerita pasal cognitive distortion. Okey. Cognitive distortion ya. Okey, apa itu cognitive distortion? Ianya adalah satu pemikiran yang salah ataupun gangguan kepada pemikiran kita, lebih kepada orang cakap apa, berfikiran negatif. Lebih kurang macam itulah, kan? Okey, siapa yang memperkenalkan cognitive distortion ni? Cognitive distortion ni ada banyak sebenarnya. Okey, kalau nak ikut sejarah, Aaron Beck ni lah yang orang pertama yang menjumpai term cognitive distortion ni. Okey, next. Pada tahun 1960-an, Aaron Beck ni dah kaji pasal pembangunan dalam rawatan terapi kognitif behavioral, dan bermula dari situ juga para pengkaji-pengkaji yang lain juga telah mengenal pasti sekurang-kurangnya ada 10 pattern yang lain dalam pemikiran negatif. Ada banyak lagi pattern, tapi 10 pattern ni yang sering digunakan, yang sering dibuat kajian lah. Okey, dalam banyak-banyak 10 tadi yang common tadi tu, saya nak cerita, saya nak huraikan ada 3 pattern. Sebab saya nampak 3 pattern ni adalah pemikiran yang selalu ada dalam kehidupan kita, selalu ada dalam lifestyle kita, dan ianya common, tuan-tuan. Okey. Benda ni semua orang ada, termasuk diri saya sendiri juga pun ada juga, kan? Kita tak tahu, kan? Okey. Yang pertama adalah filtering. Filtering ni berlaku bila kita ni jenis suka tapis info-info yang ada, kita ambil yang negatif saja. Lepas tu kita memperbesarkan perkara yang negatif tu. Macam tu. Walaupun ada perkara yang positif lain, tapi kita still nampak yang negatif tu. Okey, contoh paling senang adalah jika kita post sesuatu dekat media sosial, dekat IG ke, dekat Facebook ke, okey. So banyaklah komen-komen yang kita terima. Jadi komen-komen tu semua positif, semua support, semua kata okey. Tapi dalam banyak-banyak komen tu ada pula yang komen yang negatif terhadap kita. Jadi kita dah mula rasa gelabah, dan kita rasa macam kita dah tak hirau dah komen-komen positif tadi tu. Kita terus fokus kepada komen yang negatif tu, dan kita mula jadi sedih dan asyik memikirkan kenapa aku ni jadi macam tu, kenapa orang komen negatif pasal aku. Itu adalah filtering. Okey. Yang kedua adalah personalization. Personalization ni pula bila kita rasa apa yang orang tu buat, orang sekeliling kita buat tu, orang sekeliling cakap tu, semuanya ada kena-mengena dengan kita. Contohnya kita pergi kerja, kita masuk office, tiba-tiba nampak bos kita masam je, kan. So terus kita fikir macam, aku ni ada buat salah ke, kan? Sebab muka masam, tegur aku pun tak, kan? So kita pun terus salahkan diri kita dan cari apa salah yang kita dah buat, kan? Padahal sebenarnya kita tak buat salah apa-apa pun.
Kita berfikiran macam tu. Kita rasa macam sebuah aku ni ada something wrong ni dengan aku ni. Sebenarnya tak ada pun kan. Sebenarnya mungkin bos mungkin ada masalah kat rumah ke, gaduh dengan bini ke, kereta rosak ke, anak dia sakit ke kan. So susah lah kan. Bila kita jenis ada personality yang macam ni, kita lama-lama kita akan jadi kurang berkeyakinan, atau orang cakap macam kita ni ada keyakinan diri yang rendah, macam tu. Dan bila kita ada personality yang macam tu, senang bagi diri kita untuk salahkan diri kita sendiri dalam sesuatu perkara. Apa-apa saja salahkan diri sendiri. So tak baguslah benda tu kalau ada dalam diri kita. Okey, yang ketiga pula, polarize. Polarize ni ada juga yang pengkaji-pengkaji sebut all or nothing, atau ada juga yang sebut black and white thinking. Okey. Yang jenis ni pula jenis nak perfect. A to Z semua nak perfect. Kalau ada kurang sikit, mulalah dia tak boleh. Dia tak boleh bagi ruang langsung kesilapan tu berlaku. Padahal daripada kesilapan itulah kita boleh belajar untuk memperbaiki apa salah kita tu. Bagi dia no. Bagi dia perfect is perfect. So bagi dia pula, daripada benda tu salah, baik tak payah ada langsung. Macam tu. Contohlah kan, saya boleh bagi contoh macam dalam relationship, macam tu. Kita mesti ada ciri-ciri lelaki atau wanita idaman yang kita nak kan. And then one day terjumpalah, contohnya ada jodoh, terjumpalah dengan pasangan kita tu yang mempunyai ciri-ciri yang kita nak tu. Perfect lah, semua ciri-ciri ada. Tapi tiba-tiba satu hari kita tersedar yang dia ni ada satu ciri yang kita tak suka. So bila ada je benda macam tu, kita terus reject dia, kita terus buang dia, kita terus tak boleh nak terima dia. Padahal kita boleh je bagi dia peluang untuk berubah ataupun memperbaiki diri dia. So orang macam ni dia tak boleh. So susah juga kan. Semua nak perfect. Macam student juga. Student pun contohnya lah, dia ni student yang rajin, selalu skor dalam kelas dan sebagainya. Tapi in the end bila dapat result, yang lain semua A, tiba-tiba satu dapat B. So dia mula rasa bersalah, dia mula rasa terus tak boleh terima hakikat. Jadi macam tu. Susah ni, bahaya ni ada jenis macam ni. Okey. So daripada ketiga-tiga komen yang saya jelaskan tadi, sebagai conclusion, saya berpendapat lah kan, kita kena tengok balik dalam diri kita ni. Ada tak tiga perkara yang saya sebut tadi? Kalau kita dapat detect, bermakna baguslah kan, sebabnya kita boleh perbetulkan balik mana-mana yang silap tu kan. So satu lagi, kalau kita aware dengan cara kita berfikir, maka senang untuk kita tarik balik diri kita tu untuk berfikir ke arah yang lebih rasional. Okay. So saya rasa setakat tu saja dulu video pendek saya kali ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Thanks for watching dan Assalamualaikum. Bye.